Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan kongsikan video mata pelajaran sains tingkatan 5 KSSM. Bab yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bab 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Sebelum itu, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Azila Khalid kerana telah menyediakan slide PowerPoint ini. Standard kandungan pada kali ini adalah 2.4 iaitu teknologi pengeluaran makanan. Standard pembelajaran pula adalah di akhir pembelajaran, pelajar haruslah dapat yang pertama, berkomunikasi mengenai cara meningkatkan sumber, kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Yang kedua, menilai penggunaan racun serangga dan kawalan biologi dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Antara langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan adalah yang pertama, meningkatkan kualiti makanan. Yang kedua, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Yang ketiga, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu. Dan yang keempat, menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Rajah 2.11 menunjukkan cara-cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Yang pertama ialah penggunaan teknologi moden. Yang kedua, pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Yang ketiga, penyelidikan dan pembangunan. Yang keempat, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Yang kelima, pengurusan tanah yang cekap. Dan yang keenam adalah penggunaan baka yang bermutu. Cara yang pertama ialah penggunaan baka yang bermutu. Penggunaan baka yang bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu diperoleh melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan teknologi mutagenesis. Antara ciri-ciri baka yang bermutu adalah yang pertama, cepat tumbuh dan matang. Yang kedua, mengeluarkan hasil yang banyak. Yang ketiga, mempunyai daging, susu dan buah yang lebih bermutu. Yang keempat, penjagaan yang mudah dan kos penjagaan yang rendah. Dan yang kelima, mempunyai rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga, prosak dan cuaca yang melampau. Contoh baka yang bermutu adalah kelapa sawit Tenera. Ia mempunyai buah yang lebat, mempunyai sirung yang besar, sabut yang tebal, tempurung yang nipis dan kandungan minyak yang tinggi. Contoh yang kedua adalah belimbing bintang mas. Ia berwarna kuning keemasan, manis dan rangup. Yang ketiga adalah betik exotica. Ia mempunyai saiz yang besar dan mempunyai isi yang manis. Contoh yang keempat adalah lembu Mafriwal. Lembu tenusu kacukan ini menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan beriklim tropika.
Dan yang kelima adalah ayam akar putera. Ayam kacukan ini membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Cara yang kedua adalah penggunaan teknologi moden. Teknologi moden diaplikasikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Antara teknologi moden yang digunakan adalah yang pertama, mesin pengisar dan mesin pengisi cecair digunakan untuk mempercepat pemprosesan dan pengeluaran makanan. Yang kedua adalah teknik pengklonan. Pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada baka tanaman dan haiwan ternakan. Yang ketiga ialah penggunaan jentera seperti traktor, jentolak dan jentuai mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Yang keempat adalah kaedah bioteknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Dan yang kelima adalah penggunaan drone dalam proses semburan pestisid dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Cara yang ketiga adalah pendidikan dan bimbingan untuk petani. Beberapa agensi atau institusi memberi pendidikan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Cara yang keempat adalah penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan yang dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Beberapa buah universiti di Malaysia turut menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam usaha untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Cara yang kelima adalah penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Oleh sebab keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai adalah terhad, penggunaan tanah dan kawasan perairan perlu dilaksanakan secara optimum untuk meningkatkan hasil pertanian dan penternakan. Cara-cara untuk mengoptimumkan penggunaan tanah dan kawasan perairan adalah yang pertama, dengan mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian atau penternakan. Yang kedua, dengan menyuburkan kawasan tandus. Yang ketiga, dengan mengusahakan kolam perlombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquaculture air tawar. Yang keempat, dengan mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquaculture marine. Dan yang kelima, dengan membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau penternakan yang kekurangan bekalan air. Cara yang keenam adalah pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan untuk mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman,
dan meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Antara pendekatan untuk pengurusan tanah yang cekap adalah seperti yang pertama, penggiliran tanaman. Yang kedua, tanaman campuran. Dan yang ketiga adalah penanaman teres. Okey, sekarang mari kita lihat apakah kesan penggunaan racun serangga. Proses penghapusan perosak tanaman memainkan peranan yang penting dalam usaha menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman. Namun begitu, penggunaan racun perosak seperti racun serangga mempunyai kesan sampingan seperti mencemarkan alam sekitar, menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan, membunuh cacing tanah dan mikroorganisma berfaedah dalam tanah, serta mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Sekarang, mari kita lihat pula peranan kawalan biologi dalam teknologi pengeluaran makanan. Yang pertama, selain penggunaan racun perosak, kawalan biologi merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa-pemangsa dan parasitisma yang digunakan untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Sekarang, mari kita lihat apakah kelebihan dan kelemahan kawalan biologi. Kelebihan yang pertama adalah lebih mesra alam. Yang kedua, tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak tumbuhan. Yang ketiga, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan. Dan yang keempat, lebih murah. Antara kelemahan kawalan biologi pula, yang pertama, ia mengambil masa yang lebih panjang untuk mengawal populasi perosak tanaman. Yang kedua, sukar meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup. Yang ketiga, ia memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan. Dan yang keempat, mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal. Kawalan biologi yang digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Contohnya, penggunaan cerpelai untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii gagal kerana cerpelai aktif pada waktu siang manakala tikus pula aktif pada waktu malam. Hal ini menyebabkan cerpelai beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like, share serta komen channel Cikgu Anizan. Bye!